Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu, nastahdihi, wa natubu ilayhi, wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini 1 Safar 1442 Hijrah bersamaan 18 September 2020. Kita panjatkan setiap puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk berada bersama-sama dalam majlis ilmu ini yang disebutkan Nabi SAW sebagai satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, rawdatun min riyadil jannah, di mana akan diturunkan barakan rahmah kepada siapa yang hadir dalam majlis ilmu ini, dikurniakan sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan tuan-tuan perempuan mengikuti kuliah maya ini, insya-Allah tuan-tuan dan perempuan akan juga dikurniakan kelebihan-kelebihan mengikuti majlis, berada dan mengikuti majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin subhanallah, kita teruskan pengajian kitab At-Tafsir Munir juzuk 30 yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah taala. Ya, kita masih lagi di dalam surah Al-Adiyat. Kita akan membincangkan tafsir surah Al-Adiyat ini di bawah tajuknya engkar terhadap nikmat Allah, sifat bakhil kerana terlalu sayangkan harta benda serta lalai bersedia menghadapi akhirat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Adiyat ni, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan dengusan nafasnya kencang. Fal muriyati qadha, demi kuda penggempur yang mencetuskan api dari telapak kakinya. Ayat ketiga, wa atharna bihi fal mughirati subha, lalu meluruh dan menyerbu masuk pada waktu subuh. Ayat keempat, fa atharna bihi naq'a, sehingga menghamburkan debu-debu berterbangan. Ayat kelima, fa wasatna bihi jam'a, atas menggempur dan berada di tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat keenam, innal insana li rabbih lakanud, sungguh manusia sangat tidak bersyukur dalam nikmat Tuhannya. Wa innahu ala dhalika la syahid, dan sungguh dia sangat arif dan menyaksikan sifat dirinya yang demikian. Wa innahu li hubbil khairi la syadid, dan sungguhnya ia dan memang ini manusia yang kerap melampau sangat sayangkan harta yang tamak haluba. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, patutlah ia bersikap demikian. Ayat ke-9, yang patutlah ia bersikap demikian, tidakkah ia mahu sedar insaf bila kubur dibongkarkan segala apa di dalamnya. Wa husila ma fis sudur, ayat ke-10, dan apabila didahkan segala yang terpendam dalam dada. Ayat ke-11, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir, sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang ini balasan diberikannya kepada mereka pada hari itu. Kemudian sebab turun ayat. Ayat Al-Imam Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW mengutuskan sekumpulan tentera berkuda. Setelah berlalu tempoh selama sebulan, tidak ada sebarang berita yang diterima dari mereka. Lalu turunlah ayat mafhumnya, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan dengusan nafasnya yang panjang. Ayat pertama surah Al-Adiyat. Baik, itu sebab turun ayat pertama surah Al-Adiyat itu. Tafsir dan ulasan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Subhanallah. Mafhumnya, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan dengusan nafas yang kencang, demi kuda penggempur yang mencetuskan api dari telapak kakinya, lalu meluruh dan menyerbu pada waktu subuh. Ayat 1-3 surah Al-Adiyat. Allah SWT bersumpah dengan kuda pejuang yang berlari pantas menuju ke arah musuh. Terdengar dengusan nafasnya yang kencang disebabkan pecutannya sangat pantas. Dari ladang tapak kaki kuda ini tercetus bunga api ketika bergeser dengan puing-puing batu yang keras. Kuda tersebut meluruh dan menggempur di tengah-tengah musuh pada waktu subuh. Ini tuan-tuan, Allah SWT bersumpah dengan keadaan kuda perang yang pada zaman Nabi SAW yang berlari begitu pantas. Kuda-kuda ni terlatih tuan sebagai kuda-kuda perang. Maka apabila dia berlari dengan kencang, maka nampaklah, kedengarlah dengusannya yang begitu hebat, api-api yang terpercik daripada ladang-ladang tapak kaki kuda-kuda ni. Nampak begitu hebatnya kuda-kuda ni, yang mana kuda-kuda ni digunakan untuk menggempur musuh pada waktu subuh. Kemudian ayat keempat dan kelima, fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a, sehingga menghamburkan debu-debu berterbangan lantas menggempur dan berada di tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat 45 surah Adiyat. Maka berterbanganlah debu memenuhi udara pada waktu subuh ataupun tempat berlakunya perangan itu. Kemudian tentera berkuda itu menggempur dan menyerang di tengah-tengah kumpulan musuh, menyebabkan musuh-musuh berkenaan lari bertempiaan. Ni tuan-tuan, kelima, empat dan kelima ni menceritakan tentang strategi yang digunakan untuk memanfaatkan adanya kuda-kuda perang ni. Kuda-kuda perang ni digunakan untuk menguncar-kacirkan pergerakan musuh. Dengan lariannya, pergerakannya, maka musuh-musuh akan jadi ketakutan.
musuh-musuh akan lari bertemparan melihat kuda-kuda yang garang ini. Tambah-tambah pula apabila peperangan itu berlaku pada waktu subuh ataupun sebelum subuh, pada akhir malam. Wallahu alam. Allah SWT bersumpah dengan nama kuda pejuang yang tangkas kerana ia dianggap mempunyai ciri-ciri pecutan yang baik berbanding binatang-binatang yang lain. Kuda memang binatang yang berkat. Ia serba membawa kebaikan sehingga ke hari kiamat, kerana kuda merupakan alat peperangan bagi bangsa Arab dan hampir tidak luput keperhatianan mereka kepadanya. Memang sampai hari ini pun kalau dilihat di negara-negara Arab yang kaya, mereka mengadakan perlumbaan kuda, dan mereka memiliki kuda yang begitu mahal harganya, yang dijaga dengan begitu rapi sekali. Mereka sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang sangat tinggi, yang sangat banyak, yang sangat mahal untuk membeli kuda-kuda ni. Kerana pada mereka kuda-kuda ni adalah simbol kebanggaan dan kemagahan mereka. Rasulullah SAW bersabda, batu jemala kuda memang membawa kebaikan sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Syaikani, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sumpah dengan menama kuda ini ialah untuk mengingatkan orang-orang mukmin tentang pentingnya kuda, memelihara kuda sehingga boleh melatih diri menunggang dan berjihad fi sabilillah. Juga akan membiasakan diri melaksanakan kerja-kerja yang besar dengan bersungguh-sungguh dan tindakan yang nyata. Itu kalau dilihat di kalangan kita orang Melayu di Malaysia ni pun sudah ada yang berjinak-jinak dengan kuda, belajar dengan kuda dan sebagainya. Cuma perlu ingati bahawa kos memelihara kuda ni tinggi. Jadi kalau kita nak masuk kelab menunggang kuda pun kos dia agak tinggi juga. Tak semua yang mampu. Sumpah ini merupakan suatu galakan kepada orang Islam agar memelihara kuda bagi tujuan-tujuan yang luhur, bukan untuk menunjuk-nunjuk berbangga-bangga dan riak. Oleh itu, alif lam dalam wal adiyat ini bertujuan menentukan sesuatu, ini kuda peperangan dan bukan kuda yang lain. Kemungkinan juga secara zahirnya ianya boleh membawa kepada makna lain, iaitu alif lam yang bertujuan untuk membangsakan, meliputi semua jenis kuda, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hayyan. Beliau berpendapat bahawa alif lam di sini adalah alif lam fil jins, bukan alif lam al-ah. Namun kuda pejuang dan kuda peperangan lebih utama dimaksudkan dalam ayat ini. Sebenarnya Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, ayat awal surah Adiyat ini, untuk memberi galakan bagi umat Islam supaya memelihara kuda. Memang ada Islam di Malaysia ni yang memelihara kuda, cuma bilangannya tidak ramai lah. Seperti yang kita sebut tadi, kos memelihara kuda tu tinggi, jadi tak semua orang mampu. Macam mana pun, walaupun begitu masih ada yang orang Islam kita yang memelihara kuda, dan tak sedikit juga yang belajar menunggang kuda. Jawapan bagi sumpah ni yang digunakan ialah ini, maksud firman Allah SWT, A'udzu bisyaitanir rajim, innal insana lirabbih lakanud. Surah Azim. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Yang surah Al-Adiyat ayat 6. Manusia amat ingkar terhadap Tuhannya, tidak mau mengakui tuntutan kewajipan bersyukur terhadap pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan tunduk terhadap undang-undang dan hukum hakam Allah, kecuali mereka yang bermujahadah, melatih diri serta menghayati tuntutan dunia dan akhirat. Golongan ini patuh dan berbudi luhur serta menjauhkan diri dari maksiat dan kebejatan. Jadi dalam ayat 6 ini Allah SWT menegaskan bahawa manusia ini memang sifat dia tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Sikit pun komplain, banyak pun komplain. Itulah setiap biar manusia ni. Bukan saja tak ada nikmat Allah Ta'ala ni, apa-apa yang ada pada kita manusia ni pun sangat sedikit yang bersyukur. Kaya pun tak bersyukur, miskin pun tak bersyukur. Macam makmum lah, imam baca panjang salah, baca pendek pun salah, semuanya tak ada. Jadi bagi manusia, Allah Ta'ala tegaskan memang manusia ni terhadap nikmat-nikmat Tuhan ni, mereka ni sangat tidak bersyukur.
Pendek pun tak kena, tinggi pun tak kena, kurus pun tak kena, gemuk pun tak kena. Jadi di mana yang kenanya? Yang okeynya. Jadi manusia masih sifat macam tu. Maka sangat sedikit manusia yang ada rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT, menggunakan nikmat yang ada pada Allah pada mereka itu untuk kebaikan dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Ramainya manusia tak bersyukur. La yashkurun, mereka tak bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang diberi. Inilah hakikat yang Allah Ta'ala tegaskan dalam ayat ke-6 ini. Pada umumnya yang dimaksudkan dengan kata insan di sini adalah menunjukkan kepada jenis manusia. Namun menurut kebanyakan ahli tafsir yang merujuk kepada insan kafir, dinyatakan selepas itu ungkapan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Surah Az-Zumar. Betutkah yang bersikap demikian? Tidak ke Islam Insaf ayat 9. Namun mereka menyatakan juga kemungkinan yang dimasukkan di sini ialah kelompok manusia yang mempunyai pemikiran yang tidak matang terhadap perkara tersebut, kecuali mereka yang dipelihara oleh Allah dan mendapat petunjuk darinya. Firman Allah mafhumnya ini, patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah ia sedar insaf? Boleh juga membawa erti satu celaan terhadap mereka kan tidak beramal dengan ilmu yang ada. Itu boleh jadi juga. Yang manusia ni ada ilmu tapi tak dimanfaatkan, ada ilmu tapi tidak diamalkan. Ini pun satu perkara juga. Walaupun ada sebagian ulama tafsir mengatakan insan di sini al-insan al-kafir, laisa al-insan al-mu'mina, bukan insan yang mukmin tapi insan yang kafir. Mereka ni tak bersyukur. Tapi ada ulama tafsir lain yang memahami bahawa maksud insan di sini ialah manusia yang mukmin sebenarnya, tetapi mereka tidak ada ilmu, tapi mereka tidak memahami. Ya'lamuna wala ya'lamuna wala yafqahuna. Mereka mengetahui dan ya'lamuna walakin la yafqahuna. Mereka mengetahui tapi tak memahami. Ini pun satu perkara juga. Ini pun manusia yang tidak bersyukur pada Allah SWT. Manusia arif dan menyaksikan sendiri sifat kelemahan dirinya. Firman Allah SWT, wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Surah Az-Zumar. Manusia ini kerap melampau sangat sayangkan harta. Ayat 8 surah Adiyat. Bermaksud semuanya perlakuan manusia yang engkarkan Allah itu sendiri disedari olehnya, dan dia sedia menjadi saksi terhadap diri yang engkar dan kufur pada Allah SWT, iaitu melalui kesaksian anggota badan yang akan bercakap menyatakan perbuatan yang telah dilakukan. Jadi manusia ni ada ayat ke-8, Allah SWT menyebut bahawa manusia ini memang tabiatnya melampau apabila dia sayangkan harta dia. Dia lupa harta dia tu tak boleh membawa dia ke mana-mana pun. Harta dia itu sepatutnya hanya untuk digunakan untuk memberi keselesaan kepada diri dia melalui kehidupan di dunia ni, bukan untuk menjadi matlamat hidup dia. Kerana matlamat hidup kita sebenarnya ialah kehidupan akhirat yang kekal abadi, bukan di sini tapi di sana. Kena faham tu. Tapi manusia, ada manusia yang memang melampau tabiatnya sampai sayangkan harta, sanggup bergaduh kerana harta, sanggup bertekak uat kerana harta, sanggup bertegang uat kerana harta, sanggup bertelingah kerana harta. Ini kita dah cerita dalam kuliah lepas. Mereka engkar terhadap firman, terhadap perintah Allah SWT, surah Allah SWT. Maka jadi pilihan pada Allah SWT, melainkan pada masa nanti di padang mahsyar pada hari kiamat, anggota-anggota manusia ini yang akan bercerita di hadapan Allah SWT tentang perangai manusia-manusia ni. Baik, inilah nyatakan melalui firman Allah SWT. Itu dia, dalam surah At-Taubah ayat 17, dalam surah At-Taubah ayat 17 Allah SWT berfirman, surah At-Taubah ayat 17.
Boleh tuan-tuan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa bin nari hum khalidun. Surah Azim. Mafhumnya, tidak layak orang-orang musyrik itu makmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka sendiri menjadi saksi dan mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri, ya. Kata Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri, dua orang ulama pada zaman At-Tabi'in. Qatadah seorang ulama tafsir, Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama fiqh. Sesungguhnya Allah menyaksikan perbuatan kufur mereka itu. Itu kata mereka berdua. Kemudian, ya, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Surah Azim. Mafhumnya, manusia yang kerap melampau saat saya akan harta. Surah ayat 8 surah Adiyat. Maksudnya sesungguhnya manusia disebabkan terlalu cintakan pada harta, bersifat bakhil dan kikir, ataupun kerana sangat tamakkan harta, mereka bersungguh-sungguh berusaha mencari dan bermati-matian untuk mendapatkannya. Sebenarnya sini terdapat dua makna yang berbeza. Pertama, bahawa manusia sangat cintakan harta. Keduanya, manusia itu sangat bakhil untuk menafkahkan hartanya disebabkan terlalu sayangkan harta. Kata Ibnu Katsir, kedua-duanya betul. Jadi manusia sayangkan harta, satu, sanggup bergaduh, sanggup bertelingkah, berkonflik kerana harta. Yang keduanya, manusia ni tak mahu menafkahkan hartanya pada kebaikan, sangat bakhil. Nak tunggu cikgu Murni datang baru bagi RM1. Kalau cikgu Sudar RM1 ya. Nampak? Ini dia. Nak buat kebaikan pun berkira, ya, kan? Kenapa sayang harta, ya? Begitulah, kata Ibnu Katsir. Dua-dua tafsiran ni benar, Kemudian Allah SWT menyatakan ancaman dan peringatan kepada manusia yang terus mengamalkan sifat buruk ini dengan menyatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Surah Azim. Ini bahawa tu kan ia bersikap demikian, tidak keistimewaan dan israf bila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya. Wa khusila ma fis sudur, dan bila didahkan segala yang terpendam dalam dadanya. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka Maha mengetahui dengan mendalam tentang yakni balasan yang diberikan kepada mereka pada hari itu. So ada ayat ni 9 hingga ayat akhir ayat 11. Apakah orang yang ingkar itu tidak mengetahui bahawa mayat-mayat, apabila mayat-mayat yang ada dikeluarkan dari kubur, dinyata dan jelaskan niat yang baik dan buruk yang manusia sembunyikan dalam diri mereka. Sesungguhnya Tuhan yang membangkitkan mereka ma'arif perbuatan, keadaan dan kedudukan mereka yang sebenarnya dari segala sudut. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, baik pada hari itu maupun pada hari yang lain. Segala perbuatan yang dikerjakan mereka akan dibalas dengan setimpal pada hari itu. Tuan-tuan, Jadi ayat 9 ke 11 ni Allah Ta'ala menyatakan pada manusia, khususnya manusia yang kafir, dan ayat ni turun di Mekah, bahawasanya mereka sepatutnya sedar tindakan mereka ini akan terbongkar juga di hadapan Allah SWT. Bila mereka dibangkitkan dari kubur mereka, dikumpulkan dan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala apa perbuatan mereka dulu akan didedahkan di hadapan Allah SWT. Ini dia tuan-tuan, peringatan Allah SWT khususnya kepada insan-insan yang kafir ini. Jangan kamu mengira perbuatan kamu akan terlepas dari pemerhatian Allah SWT. Allah Ta'ala menyimpan satu maklumat tentang kamu, dan kita juga termasuk kita orang mukmin, orang Islam, Muslim ni sama juga. Beringatlah, itu dia. Beringatlah supaya kita ada keinsafan dalam diri kita. Jangan tunggu nak pencen baru nak beramal. Beramallah sekarang. Jangan tunggu umur 40 baru nak amal. Beramallah sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Ada kesempatan beramal, buatlah amal ibadah dengan baik. Kerana masa itu tidak menyebelahi kita. Bila-bila saja kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tersembunyi dari pengetahuan Allah baik pada hari itu maupun pada hari lain. Segala perbuatan yang dikerjakan mereka akan dibalas dengan setimpal pada hari itu. Mereka tidak dianiayai walaupun sebesar zarah,
Seandainya mereka mengetahui yang demikian itu dan menyadarinya, maka janganlah mereka terlalu dipengaruhi sifat menyintai dunia dan enggan bersyukur kepada Tuhan dan beribadah serta beramal untuk akhirat. Jadi kalau gitu, kalau dah sedar tu, alhamdulillah, baguslah. Ya, maka kita akan lebih bersedia untuk mengumpul bekal kita untuk hari akhirat. Di samping kita tidak melupakan dunia, kerana dunia ini keperluan kita di sini. Dunia ini adalah jambatan, dunia mazra'atul lil akhirah. Nabi SAW mafhum itulah. Dunia ini tempat bertanam, bercucuk tanam untuk negeri akhirat. Wallahu alam. Nyatakan dalam ayat di atas tentang niat dan azam ialah kerana anggota tubuh badan yang lain akan melakukan perbuatan menurut kehendak hati tanpa cutusan niat dan kemahalan dalam hati, so tentulah tidak akan berlaku suatu perbuatan anggota badan yang lain. Dan ini ditafsirkan oleh ayat yang ke-10 ni. Tafsirannya datang ada dalam sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahui dalam satu anggota badan, dalam sebuah sebatan tubuh badan manusia itu ada sekeping daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Bila baik daging ini, maka baik seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Bila rosak seketul lagi ni, rosak seluruh badan. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa ini adalah hati. Sama ada hati itu maknawi, emosi kita, perasaan kita, ataupun hati, hati ataupun jantung tubuh badan kita. Rosak hati, habis semua. Kalau baik hati kita, baiklah semua tubuh badan, perbuatan kita, semualah daripada atas sampai bawah semua baik. Jadi hati itu penting. Sebab itulah Allah Ta'ala gunakan wa husila ma fis sudur. Allah Ta'ala gunakan fis sudur, dalam dada manusia akan terbongkar segala-galanya nanti di padang mahsyar tu. Diulang dhamir pada inna rabbahum bihim dengan ungkapan jamak. Hum itu, inna rabbahum, sebenarnya Tuhan mereka itu dengan mereka. Kenapa digunakan jamak? Kerana mana al-insan itu sendiri adalah jamak. Sebenarnya firman Allah SWT, mafhumnya innal insana lafi khus. Surah Al-Azim, sesungguhnya ayat 2 surah Al-As. Ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia ni berada dalam kerugian. Al-insan itu sebenarnya maknanya jamak, maknanya ramai. Kenapa? Kerana selepasnya dinyatakan ilal ladzina amanu. Kemudian dinyatakan kecuali orang-orang beriman. Ayat 3 surah Al-As. Ni tuan-tuan. Jadi menunjukkan insan itu sendiri maknanya jamak, maknanya ramai. Dalam ayat ni. Tujuan Allah SWT menyatakan yauma idzin, bermaksud pada hari itu tidak bermakna Allah hanya mengetahui hal pada hari perkenaan saja. Sebenarnya Allah SWT sendiri Maha mengetahui keadaan manusia setiap waktu. Perkataan itu pada hakikatnya untuk menguatkan lagi kenyataan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala perkara berkaitan hari pembalasan itu nanti. Yaum idzin tu yaumul qiyamah. Pada hari itu hari kiamat. Tak bermakna Allah Ta'ala tahu masa itu je. Allah Ta'ala mengetahui daripada mula-mula sampailah. Cuma khususnya inna rabbahum bihim. Sesungguhnya Tuhan mereka itu dengan mereka pada hari itu. Pada hari kiamat tu Allah SWT bersifat la khabir, sungguh-sungguh mengetahui apa yang mereka lakukan di dunia dulu. Semuanya ada dalam ilmu pengetahuan Allah SWT. Tak ada pun yang terlepas dari pengetahuan Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik. Digambarkan peristiwa pembalasan dengan pengetahuan dan ilmu Allah yang mendalam ke atas hal ehwal manusia serta amalan mereka bertujuan untuk mengancam dan menakutkan manusia. Sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 3, ayat 181. Surah Ali Imran ayat 181. Surah Ali Imran 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dia tuan-tuan?
A'udzu bisyaitanir rajim. Sanaktubu ma qalu. Surah Azim. Mafhum kami ni Allah akan menulis perkataan mereka itu. Sedangkan penulisan terhadap perkataan dan perbuatan mereka memang tetap berlaku. Ianya memaksud Allah Ta'ala akan membalas mereka dengan apa yang mereka nyatakan sebagai pembalasan yang setimpal. Allah SWT Maha mengetahui akan dan sentiasa arif mengenai urusan tingkah laku manusia. Perkataan Allah SWT meliputi kedudukan sebenar mengenai pembalasan mereka pada hari tersebut. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan la khabir, Maha mengetahui. Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui, semua dicatat. Apalah kerja Raqib Atid tu? Catat. Raqib catat yang baik, Atid catat yang tak baik. Semua akan adil, termasuk perbuatan kita ni dan hadirnya kita mengikuti kita belajar ilmu. Semua akan dicatat oleh Allah SWT. Tak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah SWT. Allah Ta'ala akan buka semuanya tak kala mengira menghisap amal kita nanti di pada mahsyar pada hari kiamat. Sebab itulah dia riwayat hadis Rasulullah mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahawa urusan setiap seorang dihisap di pada mahsyar pada kiamat itu makan masa yang sangat lama pada kiraan masa manusia. Sangat lama. Tak tahu berapa lama lah. Ini kita tak perlulah bahas panjang-panjang, kerana benda ni benda gaib, kita tak tahu hakikat sebenarnya, melainkan bila dah berlaku benda itu nanti. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah SWT Maha mengetahui tentang aspek-aspek yang terperinci mengenai masa, kerana dia sendiri menyatakan bahawa dia Maha mengetahui terhadap hal ehwal manusia pada hari tersebut. Siapa yang menafikan sifat Allah yang serba mengetahui itu, dia menjadi kafir. Ni tuan-tuan, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Tak gunakan la tu la taukid, lam taukid tu penegasan, sangat-sangat benar-benar, bukan main-main. Betul-betul Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tak ada apa pun yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya. Jadi kita kenalah percaya bahawa salah satu sifat Allah ialah ilmun. Apa dia? Mengetahui. Wajib Allah SWT itu mengetahui setiap sesuatu. Kerana keadaan Allah SWT itu kaunuhu aliman. Kerana keadaan Allah SWT itu Maha mengetahui. Aliman, keadaan Allah SWT itu mengetahui, Maha mengetahui. Tak ada apa yang terlepas dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahu semua. Manusia tahu benda yang zahir saja. Jahra tahu, sir tak tahu, melainkan kalau dah tahu diberitahu. Tapi Allah Ta'ala ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Ta'ala sebut dia mengetahui yang zahir pada kamu, yang tersirat pada kamu, yang tersurat pada kamu, tersirat pada kamu, dan dia mengetahui apa yang kamu usahakan. Satu pun tak lepas. Itu Jadi sebagai akhirnya kita lihat kepada pedoman hidup dan hukum makam. Dari ayat di atas dapat difahami perkara-perkara berikut. Pertama, Allah SWT bersumpah atas nama kuda, yang lumrah dalam pemikiran orang-orang Arab bahawa manusia memang punya perangai yang buruk. Mereka kurang bersyukur dan bersabar, tamak haloba terhadap harta benda, asyik berusaha bersungguh-sungguh untuk memilikinya, dan berusaha untuk mencapai keseimbangan diri serta secara hakiki, serta lalai beramal untuk akhirat. Itu dia. Oleh kerana manusia itu mempunyai sifat kufur terhadap nikmat, cintakan harta benda dan bakhil terhadapnya, maka mereka hendaklah kerap mendisiplinkan diri mereka, menyuruh ke arah perkara yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Jadi itulah seruan penyusun kitab ini, penyengarah kitab ini, pada kita semua, supaya kita ni sentiasa berusaha untuk menambahkan amal soleh. Jangan leka dalam kehidupan, jangan terlalu asyik mengejar ke dunia. Dunia memang perlu ada dalam kehidupan kita, tetapi dunia bukanlah matlamat hidup kita. Itu dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk menuju ke negeri akhirat. Bukannya dunia ini tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Dan dunia ini pun tak kekal. Satu masa dunia ini akan binasa juga, akan berakhir, dan akan timbul pula alam akhirat yang kekal abadi. Wallahu a'lam. Dan yang kedua, Allah yang mempunyai pengetahuan yang sempurna bersifat kekal abadi dan menyeluruh terhadap permulaan hidup manusia dan kesudahannya,
mencela sifat mereka. Celaan dan ancaman yang ditujukan kepada orang yang berakal bertujuan agar mereka meneliti kesudahan nasib mereka yang pasti dan sentiasa bersedia menghadapi hari akhirat dengan bekalan takwa dan disiplin diri yang tinggi, menjauhkan diri dari sifat derhaka, engkar dan amalan buruk. Itu dia tuan-tuan ya. Peringatan Allah SWT yang kita sebut dalam Quran lepas sebagai wa'id. Ayat Al-Quran ni jadi dua jenis. Satu wa'dun, janji Allah SWT yang baik kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Wa'id, janji buruk Allah SWT kepada mereka yang melakukan kejahatan dan maksiat serta kufur, engkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat dalam surah Adiyat ni banyak yang berbentuk wa'id, memberi amaran kepada orang-orang kafir, ya, khususnya orang kafir Quraisy yang berada di Mekah pada waktu itu, ya, supaya kembalilah bertuhan pada Allah SWT dan jangan terpedaya oleh terpesona oleh kehidupan dunia yang sementara. Fikirlah, fikirkan untuk mereka itu, fikirkanlah untuk mencari kembali jalan menuju Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhirnya orang-orang Arab ini semuanya pada zaman Nabi SAW, terutamanya menjelang tempoh-tempoh akhir hayat Nabi SAW, orang Arab ni semua kembali pada jalan Allah SWT, kembali bertauhid, kembali menyembah Allah SWT yang Maha Esa. Dan apabila mereka berpegang dengan tauhid Allah SWT Maha Esa, mereka berpegang dengan ajaran Allah SWT, ajaran Nabi SAW dengan syariat Islam, maka Allah Ta'ala angkat darjat mereka. Ya, seperti yang disebut oleh Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azanallahu bil Islam. Kami satu kaum yang Allah Ta'ala beri keizahan pada kami dengan Islam. Islam inilah yang menaikkan nama bangsa Arab sehingga boleh menguasai orang Arab ini berkembang melepasi semenanjung tanah Arab sampailah ke Mesopotamia, Iraq, Syria, Syam, sampai ke Afrika, dunia Arab. Tidak ada suatu bangsa yang berjaya meluaskan kawasan kaum mereka seperti bangsa Arab. Bayangkan, tak ada bangsa yang seperti itu. Tapi bangsa Arab mampu jadi seperti itu. Kenapa? Kerana mereka ini berpegang dengan agama Islam. Wallahu a'lam. Pengetahuan Allah mengenai hari pembalasan terhadap segala amalan, perbuatan dan tingkah laku manusia tidak berbeza dengan pengetahuan yang Allah yang bersifat azali pada peringkat awal penciptaan manusia. Semuanya bila Allah SWT berfirman yauma idzin adalah bertujuan untuk menegaskan lagi pengetahuan ilmu Allah yang mencakup masa lalu, kini serta akan datang. Justru pembalasan terhadap manusia terikat dengan amalan mereka masa lalu, maka dikhususkan sebutan terhadapnya, menunjukkan bahawa Allah SWT sentiasa ingat dan tidak lupa. Dengan perkataan lain, Allah SWT sentiasa adil dan cukup mengetahui segala berserbi ketika membalas dan memberi ganjaran terhadap setiap amalan atau perbuatan manusia. Itulah tuan-tuan. Jadi itulah yang kita nampak di dalam ayat akhir surah Al-Anbiya ini, bahawa Allah SWT ni, pengetahuan Allah SWT ni sangat luas, maha luas pengetahuan Allah Ta'ala ni. Wasi' wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala tu maha luas pengetahuannya, lagi maha mengetahui. Jadi tak ada apa pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah SWT. Cerita dulu, cerita hari ni, cerita akan datang, semua dalam nama Allah SWT. Manusia beza. Manusia ni cerita dulu tahu, cerita sekarang ni tahu, cerita akan datang tak tahu, apa berlaku besok tak tahu. Allah Ta'ala tahu semuanya. Ini menunjukkan Allah Ta'ala ni maha luas pengetahuan dia. Maka itulah Allah Ta'ala terangkan sifatnya dalam ayat yang akhir itu, khabir, wasi'un alimun khabir, la khabir. Allah Ta'ala itu sungguh-sungguh maha mengetahui. Jadi itulah kita sebagai manusia, khususnya kita yang Muslim ini, kita sedarilah bahawa Allah SWT itu maha mengetahui. Maka kita janganlah lemah
dalam mengukuhkan keimanan kita kepada Allah SWT, memperbanyakkan amal soleh, serta cuba sedaya upaya menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang membawa dosa dan sebagainya. Jadi itulah ya sedikit kupasan yang kita mampu kupas dalam ayat-ayat dalam surah Al-Adiyat ini beserta dengan pedoman hidup dan hukum hakamnya. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan sambung dengan surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Qari'ah muka surat 375. InsyaAllah surah yang baru itu surah Al-Qari'ah. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang, InsyaAllah. Jadi itulah yang sedikit apa yang kita boleh kongsikan dalam kuliah kita pada malam ini. Sekali yang apa yang dikongsikan itu mudah-mudahan menjadi panduan untuk kita dalam kehidupan kita yang sementara ini di dunia ini, untuk kita bawa diri kita, isteri, suami, anak-anak kita ke arah kehidupan yang dia berkati, dia redai, dia rahmati Allah SWT, ya, dan bahagia di dunia ini sampailah membawa kepada kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Dan kalau ada apa-apa yang dikongsikan dalam kuliah ini yang mungkin terkasar bahasa, terlanjur bicara sunat semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Qul za tawfa azim li walakum. Kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan salatu wassalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الإنسان مولانا محمد سمع اللهم ارحم جميعنا وما تفرق بارك تفهم الصمة اللهم إنا نسألك في نور عليهم ونعوذ من شرورهم اللهم بارك شملهم وفرج جمعهم وشتمة وزلزلة المسلمين من كلابي يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السماء أحزم اهزمهم والصلاحهم فلنفسهم يا أرحم الراحمين وربنا زدنا أوزنا فمها أكرمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا وسلنا علمنا ولقاءنا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شر وسوء المرء السميع العليم تب لنا يا مولانا تتوب لنا فيها سكنة تتوب فيها السلام والحمد لله رب العالمين. تقول الله منكم منا بكم تقوى بالله والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.